Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Puan Nur Arifah binti Abdul Rauf. Selaku informer kita pada hari ini. Di mana hari ini kita akan menemu bual Ustazah Arifah berkenaan tajuk gejala pembuangan bayi di Malaysia dan apakah punca serta langkah penyelesaiannya. Jadi, sebelum kita memulakan wawancara kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Firzah Husna binti Marhar Zaimir, pelajar semester 4 daripada Universiti Politeknik Malaysia. Nama saya Nur Amira Syahira binti Muhammad Nasir. Nama saya Nurul Izzah binti Abdul Samad. Nama saya Nur Aina Indra binti Ismailuddin. Dah. Okey. Soalan pertama, bagi tajuk gejala perbuangan bayi di Malaysia dan punca langkah-langkah penyelesaian. Okey, soalan pertama, bagaimanakah pandangan Islam terhadap pembuangan bayi? Okey, baik. Terima kasih kepada Nurul Aizah yang bertanya dan juga Firzah Husna yang bertindak sebagai MC pada pagi ini. Pertamanya sebelum saya menjawab soalan daripada Nurul Izzah tersebut, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Nur Arifah binti Abdul Rauf. Okey, yang berkhidmat di PPD Kuala Mudayan sekarang. Dan tahniah sebelum kita mulakan, tahniah kepada anak-anak pelajar daripada Politeknik. Okey, baik. Untuk menjawab soalan tersebut, bagaimanakah pandangan Islam terhadap pembuangan bayi? Sebelum tu kita tengok dulu apakah yang definisikan sebagai pembuangan bayi, iaitu perbuatan meninggalkan bayi yang baru lahir, sama ada bayi itu masih hidup atau telah mati, telah meninggal dunia di mana-mana tempat dengan sengaja atau ada usaha untuk menggugurkan kandungan tersebut. Okey, itu antara yang kita boleh definisikan perbuatan membuang bayi. Okey, baik. Dalam Islam, perbuatan buang bayi ini adalah sama seperti hukum membunuh. Ya, kerana anak-anak yang ditinggalkan ataupun dibuang tadi ni sama ada di tepi longkang seperti mana dalam media sosial yang kita ketahui, di tandas, di tempat pembuangan sampah dan sebagainya, ada kemungkinan besar anak-anak tersebut, anak yang tidak berdosa tersebut mati, kan? Jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram di sisi Islam dan sepatutnya pembuat atau pelaku perbuatan tersebut dikira berdosa lah, dosa besar, kerana hukuman dia adalah haram dan berdosa dan boleh dihukum, kalau dalam Islam boleh dihukum qisas sekira anak itu mati. Itu pendapatlah, pandangan daripada tentang pembuangan bayi. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan lanjutkan kepada soalan yang kedua. Apakah ajaran agama memberi petunjuk khusus mengenai tanggungjawab terhadap anak-anak yang tidak diiringi? Okey, baik. Terima kasih kepada soalan yang kedua. Apakah ajaran agama memberi petunjuk khusus mengenai tanggungjawab terhadap anak-anak yang tidak diiringi? Okey, kita tengok dalam agama Islam lah ya. Semua kita beragama Islam. Jadi kita tahu anak-anak ni adalah anugerah Allah. Betul tak? Jadi dalam Islam tak kira anak tu lahir dengan pertalian yang sah, dengan perkahwinan yang sah, ataupun anak-anak itu lahir secara luar nikah. Bila lahirnya anak-anak itu ada hak mereka. Ya, jadi Islam memberi tanggungjawab kepada sama ada ibu
ataupun bapa, kita sebut sebagai bapa biologi, bapa yang bertanggungjawab tadi ni perlu melaksanakan hak kepada anak tadi. Ya. Jadi apakah tanggungjawab ibu ataupun bapa kepada anak tersebut? Ya. Jadi anak-anak ini ada hak untuk hidup. Mereka tak boleh dibunuh, tak boleh ditinggalkan begitu saja sehingga menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat terhadap diri mereka sendiri apabila mereka telah besar atau dewasa. Jadi apakah tanggungjawab bila tanya soalan berkenaan dengan tanggungjawab kita terhadap anak-anak ini? Yang pertama, anak-anak ini perlu diberi peluang untuk membesar seperti kanak-kanak yang biasa. Okey, kedua, kena atau perlu beri pendidikan. Didikan sangat pentinglah. Ya, sama ada oleh ibunya sendiri, ibunya yang masih ada rasa tanggungjawab membetulkan keadaan dan membesarkan anak dengan didikan agama yang sempurna. Okey. Seterusnya kalau melalui penglibatan anak-anak yang ditinggalkan, kadang-kadang kita tengok ada anak yang ditinggalkan di tempat pembuangan bayi atau tempat pembuangan macam contohnya anak-anak yang masih hidup dan diselamatkan diselamatkan lalu mereka diberikan ke mana? Ke rumah kebajikan masyarakat dan kebajikan masyarakat, dan di sana ada juga rumah jaminan nasib dan sebagainya khusus untuk anak-anak ini. Jadi anak-anak ini dibesarkan dengan pendidikan. Jadi itu antara hak mereka lah. Selain daripada itu, mereka juga perlu diberi kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Okey. Dah jawab saya dia kedua. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawapan yang diberikan daripada Ustazah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3. Pada pendapat Ustazah, sejauh mana pendidikan seksual dalam Islam dapat memainkan peranan dalam mencegah pembuangan bayi? Okey, baik. Terima kasih Ustazah berkenaan dengan soalan sejauh mana. Okey. Pendidikan ni adalah asas kepada pembentukan akhlak, sosial, minda anak-anak. Jadi pendidikan fokus pada seksual juga perlu diterapkan pada anak-anak sejak daripada mereka mula sedar tentang tanggungjawab mereka. Tambah mungkin dari bayi tak nampak lagi jadi apabila mereka dah mencapai contohnya 5 tahun, 6 tahun, kita perlu dah ibu bapa perlu menerapkan pendidikan seksual kepada anak-anak melalui latihan contohnya bapa berduduk solat lagi apa lagi yang lain pergaulan adalah perempuan akhlak yang sebagainya. Jadi pendidikan yang begini dapat sebanyak membentuk anak-anak tersebut supaya tak berbezaan garis ataupun panduan setiap perbuatan mereka setiap tokoh. Jadi dengan pendidikan ini yang diasaskan atas slogan dengan pendidikan ini dapat memberi mereka pengetahuan ini boleh, ini tak boleh. Okey. Sebaliknya perbandingan barat pengetahuan seks adalah terlalu bebas. Berbeza dengan Islam jadi dalam surat Tahrim Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu anfusukum wa ahlikum nar. Maksudnya wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi tanggungjawab pendidikan itu kita letak pada dua ibu bapa sebagaimana tanggungjawab
soalan yang sebelum ni dengan dikaitkan sejak kecil tu tahu-tahunya didikan agama yang mencukupi dan nak mencegah perbuatan yang lebih yang lebih teruk seperti buang-buangan bayi. Okey, baik. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Apakah hukuman atau tindakan undang-undang yang akan diambil kepada pasangan yang membuang bayi? Okey, baik. Tadi saya dah menjawab sedikit berkenaan dengan pandangan Islam tentang pembuangan bayi kan. Jadi apabila bayi yang dibuang tadi meninggal maka hukuman dalam Islam ialah qisas iaitu membunuh balas itu yang terdapat dalam hukum hudud. Kerana apa? Kerana dia melibatkan nyawa manusia. Sedangkan nyawa manusia adalah perkara yang perlu dijaga. Okey. Baik. Kemudian dari segi undang-undang Indonesia mengikut kanun keseksaan, hukuman dalam pelaku adalah diberi hukuman yang lebih berat pelaku zina tersebut ataupun pelaku kepada membuang bayi tersebut menurut sama ada dia terlibat dengan kes bunuh atau cubaan membunuh. Kedua bunuh ni maknanya apabila buang bayi tersebut mati. Jadi hukuman dia berdasarkan Seksyen 302 Kanun Keseksaan atau 574 yang boleh membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Yang ini mengikut undang-undang Malaysia lah. Manakala cubaan membunuh ni macam mana? Anak tadi ditinggalkan dan berjaya diselamatkan, tak meninggal maka hukuman dia adalah apabila disiasat di bawah Seksyen 307 yang boleh membawa hukuman maksimum 20 tahun. Okey, itu hukuman yang telah ditetapkanlah di dalam Islam dan juga di Malaysia. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 5 iaitu bagaimana Islam menekankan hak-hak anak termasuk hak mereka untuk hidup dan mendapatkan perlindungan daripada pembuangan tersebut. Okey, baik. Ini soalan ni bagus setiap apa yang dilakukan oleh manusia ni tak terlepas daripada kesilapan. Tetapi jangan kerana kesilapan tu kita menambahkan dosa. Betul tak? Okey. Jadi apabila anak tu lahirnya ke dunia, anak tadi ada hak untuk hidup seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi apakah hak-hak kepada anak tersebut? Untuk mendapatkan perlindungan. Dia kecil lagi kan, baby kan, bukan dia nak kata tolonglah saya tak Jadi masyarakat sekeliling perlu memberi perhatian dan mengambil tahu apakah tindakan mereka yang sepatutnya mereka lakukan. Okey, siapakah orang sekeliling tersebut? Yang pertama tentulah ibu dia. Ibu yang melahirkan anak tersebut. Kedua, keluarga kepada ibu kepada anak tersebut. Ketiga, sekiranya lelaki yang melakukan perbuatan tersebut bertanggungjawab, dia pun ada peranannya. Yang ketiga, masyarakat. Bila sebut masyarakat ni siapa? Jiran sekeliling dan juga peranan daripada komuniti. Komuniti ni termasuklah kerajaan yang perlu memainkan peranan supaya anak-anak ini terbela. Okey. Jadi bila kata ibu, saya tak naklah pergi semua sekali. Okey, kita ambil ibu. Okey. Apa yang patut ibu tersebut buat ialah ibu dan dia keluarganya ialah menjaga anak tersebut seperti mana anak-anak yang lain. Hak kepada anak tersebut. Sehinggalah anak tadi membesar menjadi seorang yang berguna supaya dia rasa dihargai dan tidak ada rasa rendah diri dengan diri. Dia adalah manusia biasa seperti anak-anak yang lain.
Bila adanya perasaan yang macam tu, maka anak tadi akan mendapat didikan yang cukup, yang sempurna, mendapat kasih sayang. Malangnya apa yang berlaku kebanyakan hari ini, anak-anak yang lahir sebagai anak luar nikah, mereka merasa diri mereka ni seperti seorang yang sangat hina apabila mereka mengetahui sejarah diri mereka. Jadi anak tadi perlu mendapat kasih sayang yang sempurna daripada orang sekeliling. Kasih sayang ni seperti anak-anak yang lain lah. Dibelai, dimanja, bukannya dimarahi, ditengking, disalahkan. Okey. Kemudian seterusnya bila anak tadi dah membesar dengan didikan yang sempurna, perlu kepada pendidikan. Macam kamu semua dihantar belajar dan sebagainya, menjadi manusia yang berguna dan mengetahui batas-batas pergaulan, belajar dengan pendidikan yang sempurna, bersungguh-sungguh dan akhirnya menjadi manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Okey? Rasanya cukup kot jawapan Ustazah tu. Okey, baik. Okey, baiklah. Beralih kepada soalan 6. Adakah faktor pemakaian dan persekitaran menjadi faktor utama yang menjerumus kepada isu ini? Okey, baik. Terima kasih Nur Amirah Syahira. Inilah faktornya kan. Kalau kita tengok tadi ni, banyak kita bersembang, bercerita, berbahas, berbincang berkenaan dengan kes pembuangan bayi. Datangnya daripada mana kes ni? Pertamanya semestilah daripada anak itu sendiri. Bukan anak yang kecil yang dibuang tu. Pelaku, lebih tepat kita sebut pelaku tu sendiri. Kan? Pelaku tu siapa? Sama ada dari lelaki ataupun perempuan. Sebab itulah didikan daripada awal tadi. Yang pertama, kita sebut dulu pendidikan seksual tadi di sekolah. Jadi pendidikan seksual di sekolah ni penting. Kenapa? Bukan kita nak mendedahkan, mendorong seorang remaja melakukan perbuatan terkutuk tu, tak. Tapi memberi didikan kepada mereka supaya mereka mengetahui, bila buat jadi macam ni. Apa kesannya, apa efeknya, kan? Kenapa tak boleh? Itu pendidikan di sekolah. Okey. Kedua, di rumah. Kita sebut ini penting. Di rumah. Siapa dia tu? Tanggungjawab kedua ibu bapa. Semestinya tanggungjawab kedua ibu bapa didikan daripada kecil dengan didikan agama yang sempurna. Supaya anak-anak tadi dapat mengetahui perbuatan seks di luar nikah adalah sesuatu yang haram. Yang ditegah oleh Allah. Kerana Allah melarang seseorang tu melakukan zina. Kan? Jadi bila anak tadi terdidik dengan didikan agama, menjaga batas pergaulan, menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, tahu yang mana halal, tahu yang mana haram, jadi anak tadi akan terbiasa dengan pendidikan tadi yang dapat menjaga dirinya. Bila pendidikan ni sempurna, maka dia turun kepada pemakaian. Betul tak? Pemakaian. Pemakaian yang mana yang dianjurkan oleh Islam, iaitu pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Kan? Tidak berpakaian ketat. Kerana berpakaian ketat ni seolah-olah tidak berpakaian. Apa pandangan lelaki kepada perempuan yang tidak berpakaian ketat tadi ni? Tentulah mendorong kepada unsur-unsur seks. Yang boleh menjerumuskan. Kadang-kadang berlakunya kes pembuangan bayi ni kerana bukannya atas kerelaan remaja perempuan tersebut, tapi disebabkan oleh faktor pemakaiannya. Jadi yang mendorong lelaki tergoda dengan remaja perempuan tersebut secara tak langsung, cerita pendek dia menimbulkan rasa ingin bersama. Walaupun dan di situ adalah godaan siapa? Godaan syaitan. Jadi bila adanya godaan syaitan,
halal dan haram dah ditolak ke tepi, maka berlakulah perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Okey, seterusnya faktor persekitaran. Banyaklah faktor persekitaran ni. Media medsos, pengaruh rakan, sebaya kebebasan yang diberikan oleh kedua ibu bapa. Banyak. Semua tu akan mendorong kepada faktor utama perbuatan tidak bermoral dan akhirnya berlakulah pembuangan bayi. Okey? Terima kasih. Okey, baiklah. Seperti mana yang Ustazah cakap tadi, anak-anak luar nikah ni rasa tersisih sebab dia tahu yang diri dia anak luar nikah. Jadi, bagaimana kita sebagai masyarakat, bagaimana kita nak mengubah pandangan masyarakat daripada memandang serong terhadap anak-anak tersebut? Okey, baik. Anak-anak yang dilahirkan suci bersih. Tiada dosa bagi mereka. Yang berdosa tu kedua ibu bapa. Nak mengubah tanggapan masyarakat terhadap anak-anak luar nikah ni sangat susah. Apabila masyarakat memandang serong terhadap anak tersebut. Sedangkan yang salah tu kedua ibu bapa dia. Kan? Jadi bagaimana kita nak mengubah pandangan tersebut? Kita kena balik kepada agama lah. Ya. Kerana apa? Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Sekiranya kita memutuskan hubungan, maka kita telah menolak hukum Allah. Kena pegang yang itulah. Maknanya kita tak bolehlah dalam agama Islam ni, kita tak boleh benci-membenci. Ya. Tidak boleh memutuskan hubungan. Jadi Allah dah kata macam tu. Maknanya kita perlu beri perhatian sesama Islam. Okey? Saling tegur menegur dalam masyarakat. Ya. Dalam keluarga, mainkan peranan. Anak di luar nikah tadi apabila dijaga oleh ibunya bersama keluarganya, anak-anak tadi perlu diberi perhatian sama seperti anak-anak yang lain. Tanggungjawab sama ada ibunya ataupun keluarga. Ya. Seterusnya anak tadi perlu diselamatkan. Anak tadi perlu diselamatkan sama ada melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan tidak dibiarkan anak itu terus dijaga oleh ibu bapanya yang bermasalah. Anak tadi, kita tak nak anak tadi membesar dengan didikan yang salah dan akhirnya dia jadi seperti ibu dia. Jadi melalui agensi-agensi yang wujud sehari ini diberi kuasa kepada mereka, diberi peluang kepada mereka untuk mendidik anak-anak tadi dengan didikan yang sempurna sama ada dari segi emosi, rohani, fizikal dan sebagainya. Okey? Seterusnya, ada lagi ya. Antara cara juga untuk mengubah pandangan masyarakat ialah dengan memberi didikan kepada masyarakat. Memberi pengetahuan, penerangan tentang tanggungjawab ahli masyarakat untuk mengubah stigma anak luar nikah tadi supaya mereka tidak rasa rendah diri. Mereka juga adalah sama seperti anak-anak yang lain, remaja yang lain, supaya tidak ada perasaan merendah diri dan akhirnya mereka berasa kecewa, berasa sedih dan sebagainya yang juga boleh menjerumuskan mereka ke arah yang tidak baik. Okey, itu tanggungjawablah. Jadi yang memainkan peranan ni ialah bila mereka dah besar, bila mereka ni dah dewasa, mereka perlu dengan didikan yang sempurna daripada kecil supaya dapat membezakan antara yang hak dan batil. Yang kedua, peranan keluarga mereka. Yang ketiga, peranan masyarakat dan negara telah memainkan peranannya dengan menyediakan rumah, jalinan kasih sayang dan sebagainya. Okey? Baik. Itu. Okey. Soalan terakhir, pada pendapat Ustazah, dari banyak-banyak yang Ustazah cerita tadi, apakah punca utama kes pembuangan bayi dan bagaimanakah cara penyelesaian? Okey, baik.
punca. Ni banyaklah punca ya kan. Puncanya banyak tapi kita fokuskan yang penting saja di sini, iaitu yang pertama ialah iman. Iman. Iman dalam diri kita ni naik turun. Ada masa dia naik, ada masanya turun. Jadi bagaimana kita nak memastikan iman kita sentiasa terjaga? Yang pertama solat. Solat. Jaga perintah Allah. Ya, yang terkandung dalam rukun Islam tu jaga. Terutamanya solat. Ya. Bila kita solat, insya-Allah apa yang kita buat akan terpelihara. Dengan solat dapat menjaga semua yang lain. Okay. Yang kedua, bagi lelaki dan perempuan, batas pergaulan sangat penting. Okay. Antara lelaki dan perempuan kena tahu batas-batasnya. Apakah batas pergaulan antara lelaki dan perempuan? Bolehkah berpegang-pegangan tangan? Bolehkah keluar lewat malam? Tak lewat malam pun siang pun samalah. Bolehkah berdua-duaan tanpa mahram? Itu semua yang boleh yang menyebabkan antara punca utama selain pada godaan syaitan tadilah. Godaan syaitan memanglah itu ruang-ruang yang ada untuk dia. Kerana apa? Allah dah kata memang tugas syaitan tu untuk menggoda manusia. Jadi bagaimana kita nak menjaga daripada godaan syaitan tadi? Jagalah pergaulan. Seterusnya, jaga tingkah laku. Jangan duk open. Open, keluar daripada rumah tidak menutup aurat yang sempurna. Ini untuk yang di luar saja. Kadang-kadang benda ni berlaku juga dalam rumah. Kerana apa? Ya, berlaku. Yang kita sebut sebagai haruan makan anak. Juga boleh membawa kepada anak luar nikah dan akhirnya berlakunya pembuangan bayi. Kerana apa? Selain daripada nafsu, cara berpakaian seorang wanita. Kita menganggap kita berpakaian di dalam rumah bebas. Kita pakai baju short yang jarang dengan seluar short. Jadi itu juga mengundang perlakuan yang tidak sepatutnya. Okey. Yang kedua, punca utama masyarakat. Masyarakat kita hari ini suka jaga tepi kain orang. Kan? Tak suka jaga tepi kain orang. Memang jaga tepi kain orang tu tak elok kan? Tapi sesetengah keadaan kena juga jaga tepi kain orang. Bukanlah ambil tahu pasal keluarga dia suka bergaduh ke tak. Ambil peduli tentang cakna dengan jiran kita. Anak-anak keluar rumah tanpa pengetahuan kedua ibu bapa. Jiran-jiran kena tegur. Jiran kita sehingga 40 buah rumah kiri kanan depan belakang atas bawah. Jadi kena jugalah memainkan peranan dalam masyarakat kita. Jika jiranan kita bukan kita nak jaga tepikan orang, tapi kita nak menjaga kemaslahatan dalam masyarakat. Okey. Yang ketiga, dari segi didikan yang tidak sempurna daripada kedua ibu bapa. Tapi alhamdulillah hari ini kebanyakan ibu bapa dah tahu dah peranan mereka, peranan pendidikan, terutamanya didikan Islam kepada anak-anak. Tanpa didikan Islam, anak-anak akan tumbang. Akan berada di jalan yang tidak lurus. Jadi kita nak berada di jalan yang lurus. Peranan ibu bapa perlulah ada untuk memastikan anak-anak terpelihara dan dapat menjaga diri mereka. Anak-anak ibu bapa ni sementara anak-anak masih kecil, boleh lagi ibu bapa menjaga mereka dari pelbagai aspek. Tetapi bila anak-anak ini telah meningkat remaja dan juga dewasa, pilihan berada di tangan mereka. Betul tak? Kan macam kamu sekarang kan remaja lagi kan? Okey, pilihan dah berada di tangan kamu. Jadi di manakah kamu nak jaga? Apa asas yang perlu ada pada diri kamu untuk kamu memastikan diri kamu terpelihara? Tentulah dengan iman, betul?
Iman tak mantap boleh goyah. Betul? Betul. Cara berpakaian kamu, cara pergaulan kamu, semua tu memainkan peranan untuk memastikan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dapat dihalang. Kita tak boleh gantung pada diri orang, tak boleh bergantung pada orang lain. Kita hanya boleh bergantung pada diri kita. Ya, al-iman hahuna. Di mana? Di hati. Tanyalah iman. Okey, Ustazah rasa Ustazah dah menjawab soalan-soalan daripada anak-anak semua ya. Okey. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, jadi itu sahaja yang kami ingin tanyakan kepada Ustazah. Terima kasih Ustazah kerana sanggup meluangkan masa dan memberi jawapan yang relevan kepada soalan yang telah disediakan.